Sekarang saya jemput Dr. Nik Muhammad Zawawi bin Haji Saleh, Pasir Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya yang pertama. Silakan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi menjawabnya dalam tempoh 3 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Tua, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dan agensi-agensi di bawahnya iaitu Tekun Nasional, SME Corp, SME Bank, Bank Rakyat, UDA Holding, Perbadanan Nasional Berhad, Institut Keusahawanan Negara, Institut Koperasi Malaysia dan Suruhanjaya Koperasi Malaysia telah melaksanakan beberapa inisiatif yang memastikan usahawan mampu bertahan dalam menghadapi COVID-19. Tindakan mereka yang cepat, tepat dan secara strategik. Di antara inisiatif yang diambil dan dilaksanakan oleh Kementerian MIDEC menerusi agensi di bawah sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi ialah: pertama, menyediakan pembiayaan kepada usahawan; kedua, penjadualan semula pinjaman; ketiga, penangguhan bayaran balik dan ataupun moratorium kepada pinjaman; keempat, latihan serta bimbingan keusahawanan secara dalam talian; dan kelima, pelaksanaan program berimpak tinggi. Inisiatif yang ditawar oleh agensi MIDEC adalah seperti berikut. Semasa penularan wabak COVID-19, skim pembiayaan pemulihan peniaga mikro, Recovery Business Micro ataupun CBRM dengan izin Datuk Yang di-Pertua melalui Tekun Nasional hingga 17 Julai 2020 sebanyak 25,660 permohonan sejumlah 195 juta 0.97 juta telah diluluskan. Yang kedua, skim Special Relief Facilities oleh SME Bank menawarkan pembiayaan perniagaan sehingga 1 juta untuk tempoh 5.5 tahun kepada PKS hingga 17 Julai 2020 sebanyak 940 permohonan telah disalurkan dengan nilai sebanyak 503.04 juta. Yang ketiga, BR Care oleh Bank Rakyat menyediakan pembiayaan tambahan berjumlah 300 juta dan dijangka memberi manfaat kepada 500 koperasi dan 200 pengusahawan mikro PKS sehingga 17 Julai 2020. Di bawah BRS Cash, sebanyak 1,112 permohonan telah dilulus sejumlah 84.59 juta. Selepas COVID ataupun pasca COVID-19, inisiatif di bawah penjana, SME Bank melalui SME Technology Transformation Fund, STFF menyediakan dana sebanyak 500 juta bermula pada 1 Julai 2020. SME Bank juga melalui skim SME Go menyediakan pembiayaan sebanyak 1.16 bilion kepada 16,000 kontraktor G2 dan G3 mulai Julai 2020 hingga Disember 2021. Datuk Yang Pertua, sebenarnya banyak lagi perkara yang boleh, kalau diizinkan saya boleh baca lebih daripada 3 minit. Pembiayaan ribat cukai hingga 20,000 setahun selama 3 tahun tafsiran bagi menggalakkan penubuhan PKS baru serta pengecualian cuti stem di atas surat cara berkaitan pencantuman dan perolehan bagi transaksi dan sempurnakan antara 1 Julai hingga 13 Julai 2021. Membangunkan portal My Assist SME yang akan menawarkan bimbingan dan bantuan proses pemulihan perniagaan secara dalam talian. Yang kelima, program-program peningkatan kapasiti dan keupayaan PKS latihan bimbingan. Sebagai langkah memastikan usahawan dapat terus bertahan, Kementerian telah membangunkan Pelan Pemulihan Usahawan dan Koperasi yang mengandungi 29 program jangka pendek dan sederhana di bawah 6 strategi yang dilaksanakan dalam tempoh bermula
Mei 2020 hingga Mei 2021 dan plan ini akan dimanfaat lebih 20,000 penerima. Datuk Yang Pertua, terima kasih. Terima kasih. Sila soalan tambahan pertama, Pasir Putih. 30 saat. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan saya berkaitan dengan hala tuju kerajaan sebelum daripada ini ke arah menjadikan usahawan di Malaysia ini tidak bergantung kepada geran kerajaan. Adakah kerajaan sekarang ini nak mengembalikan geran ini, dan sekiranya dikembalikan geran ini kepada rakyat, terutamanya B14, bagaimanakah kerajaan menyediakan ekosistem perniagaan dan pembangunan usahawan yang komprehensif, khususnya melibatkan PKS Bumiputera dengan galakkan beralih kepada digitalisasi perkhidmatan berdasarkan inisiatif yang diperkenalkan melalui penjana. Sekian, terima kasih. Sila Yang Berhormat Menteri. Terima kasih, Datuk Yang Pertua. Ada 2-3 persoalan. Soalan yang pertama ialah berhubung dengan geran, sama ada tindakan ataupun inisiatif kerajaan untuk berpindah daripada pihak PKS ini bersandar ataupun bergantung sangat kepada pihak kerajaan ataupun pihak-pihak lain. Sebenarnya ini dalam pemikiran kita, bahkan pada mesyuarat saya yang pertama dengan kementerian, saya telah memikirkan bahawa pada masa sekarang banyak syarikat di Malaysia ini bergantung sangat kepada perbankan. 95%, sedikit maknanya 5% daripada dana persendirian ataupun kawan-kawan mereka. Jadi kita hendak mewujudkan satu sistem alternatif, contohnya crowdfunding ataupun venture capital dan sebagainya. Inisiatif-inisiatif yang tidak membebankan pihak bank dan juga pihak kerajaan. Yang kedua ialah untuk meluaskan lagi penglibatan kementerian untuk membantu pihak B40. Saya telah mengarahkan pihak kementerian untuk membuat satu kajian khususnya PKS yang mikro dan juga yang informal, supaya pihak informal ini yang berjumlah lebih daripada 1 juta di seluruh negara dibuat penyenaraian dan diformaliskan supaya bantuan boleh disalur dan nasihat khidmat, nasihat boleh diberi kepada mereka ini sebagaimana yang terbaik dipikirkan oleh pihak kementerian masa hadapan. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan kedua, saya lihat yang